Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator pada petang hari ini. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada petang hari ini kita sama-sama dapat berhimpun di dalam tempat yang mulia, yaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan seluruh daripada kita mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada petang hari ini kuliah kita adalah berkisar berkenaan dengan ciri-ciri wanita syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun pemandangan pada petang hari ini yang kita lihat ramainya adalah daripada orang lelaki, orang perempuan tak berapa nak ramai kot kan. Mungkin mereka ni sibuk memasak di rumah, jadi mereka ni dengar di rumah sahajalah. Jadi pada petang hari ini insya-Allah kita nak membicarakan soal berkenaan dengan ciri-ciri wanita syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa tajuk ini diberikan penekanan? Sedangkan semua orang nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang nak diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua orang nak masuk ke dalam syurga. Tapi pasal apa tajuk ini diberikan sebagai satu tajuk yang khusus, seolah-olahnya macam satu penerangan yang khusus. Ini adalah kerana sebagaimana yang kita sedia maklumi, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, yang mana kata Nabi SAW, yang paling sikit penghuni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang perempuan, kata Nabi SAW. Dan lebih kita sedia maklum lagi, bila mana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ketika mana Nabi SAW melihat ke dalam syurga Allah Ta'ala, kemudian ketika mana Nabi SAW melihat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, yang aku tengok ramai daripada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah daripada al-fuqara, iaitu daripada kalangan orang-orang fakir, kata Nabi SAW. Manakala bila dilihat pula ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang paling ramai penghuninya adalah daripada kalangan orang-orang perempuan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, rasanya bila kita sebut penyataan ini, ianya akan memberikan rasa ataupun suasana yang tidak enak kepada orang perempuan. Pasal apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang ramai mendominasi syurga, mendominasi neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang perempuan pun dia duk kata dalam hati dia, pasal apa ni? Nah, kami ni pula ramai masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, manusia kita kena faham
manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini adalah dengan ujian. Dan manusia itu ada pelbagai dia punya ujian dia. Macam-macam. Malah disebut oleh Nabi SAW, yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan juga para rasul. Dan orang-orang yang menyamai akan keduanya, yakni yang melakukan kerja yang sama dengan keduanya, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia tu dia punya ujian dia. Bukan hanya sekadar kepada orang perempuan saja, bahkan orang lelaki pun sama. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang pelbagai. Karena tu Allah Subhanahu wa taala sebut, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dia menjadikan mati dan juga hidup adalah kerana untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan orang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ni, ini adalah kerana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang perempuan tersebut. Maka kerana itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, orang perempuan ni pasal apa yang dia banyak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah kerana satu adalah kelemahan mereka. Ni satu. Mereka kurang daripada segi akalnya. Kemudian mereka ni selalu sangat didominasikan dengan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka ini selalu mengikutkan perasaan mereka. Tuan-tuan, ini merupakan kita katakan kelemahan bagi orang perempuan. Dan ianya merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengaitkan orang perempuan dengan kepimpinan seorang lelaki. Dan bila mana kita ni orang lelaki, maka kitalah sebagai penyempurna kepada kelemahan yang ada pada orang perempuan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah taala. Selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada orang-orang lelaki. Selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan selamatkan juga ahli keluarga kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada api nerakanya. Maknanya sebagai orang lelaki, kita kena didik isteri kita, kita kena didik anak-anak kita, terutamanya kepada anak-anak perempuan kita, supaya mereka ini akan menjadi orang-orang yang didambakan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menyebut, bila mana Nabi SAW balik daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, bila Nabi SAW menyatakan bahawa yang ramai menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah daripada kalangan fuqara, manakala yang ramai daripada kalangan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala itu ianya adalah daripada orang perempuan. Tuan-tuan, daripada kenyataan sabdaan Nabi SAW ini, kita tak tahu pasal apa ni yang orang perempuan ni ramai dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu pasal apa, kecuali pada satu peristiwa. Tuan-tuan, pernah pada satu masa Nabi SAW ni dia sembahyang gerhana matahari. Nabi sembahyang gerhana matahari. Kemudian Nabi SAW memanjangkan sembahyang gerhana mataharinya. Nabi panjangkan sembahyang dia.
Pasal apa yang Nabi SAW panjangkan sembahyang gerhana matahari dia tu pada hari tersebut? Maka ditanya oleh para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ya Rasulullah, pasal apa sembahyang gerhana pada kali ini kamu panjangkan ya Rasulullah? Tuan-tuan, apa jawab Nabi SAW? Maka jawab Nabi SAW, aku melihat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu ramainya daripada kalangan orang-orang perempuan, kata Nabi SAW. Lalu sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa perkara tersebut berlaku? Tuan-tuan, dekat sini Nabi terang, pasal apa perempuan itu banyak sekali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi SAW yang mafhum daripada hadis ini, kata Nabi SAW, kerana mereka itu selalu tidak berpada dengan apa yang ada pada suami mereka. Tuan-tuan, maknanya mereka ni tadi nak lebih daripada apa yang ada pada suami tersebut. Dia tidak bersyukur dengan apa yang ada. Tapi tuan-tuan, dekat sini perlu kita huraikan sedikit. Bila kata macam tu tak bersyukur dengan apa yang ada pada suami ni, bukan bermakna suami ni dia bermudah-mudah di dalam kehidupan rumah tangga dia, macam dalam cerita P.Ramlee, kan? Bila mana isteri dia ni terasa hati dengan dengan suami dia, dia kata apa? Dia kata, saya ni selama menikah dengan abang ni makan hati saya ni. Tuan-tuan, P.Ramlee dia jawab apa? Dia kata, untung dia kata, hang menikah dengan aku hari-hari makan hati, hang tengok jiran sebelah, dia kata. Hari-hari beli tulang makan tulang dia buat sup. Kamu nak makan tulang tiap-tiap hari. Tuan-tuan, tapi suami ni duk tiap-tiap hari duk main dam, hari-hari duk belengkak dekat rumah, pemalas dan sebagainya, tak bertanggungjawab. Akhirnya dia kata apa? Tengok antara ciri-ciri wanita dan juga isteri yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bila dia tak bersyukur dengan suami dia, tak berterima kasih dengan suami dia. Kata bukan macam tu. Maknanya apa? Yang ni adalah sifat semula jadi daripada orang perempuan tersebut yang tak pandai nak berterima kasih kepada suami dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, ramainya orang perempuan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu, ianya adalah kerana apa? Kerana derhakanya mereka kepada suami-suami mereka. Mereka derhaka. Dan tuan, baik itu dengan ucapan yang boleh menyakitkan hati para suami, kemudian ataupun daripada perbuatan mereka. Daripada perbuatan mereka. Contohnya apa? Tak mau melayani suami, kemudian tidak patuh dengan arahan si suami. Tuan-tuan, disebut oleh Nabi SAW. Wanita syurga Allah Subhanahu wa taala itu dan juga isteri yang terbaik. Kita gabungkan teruslah wanita dan juga isteri, sebab wanita ni dia akan jadi isteri. Dia tidak akan jadi suami dekat dalam rumah tangga dia, kan? Dia akan jadi seorang isteri. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik orang perempuan, sebaik-baik isteri itu, bila mana suami memandang kepadanya, maka suami akan berasa gembira. Suami akan rasa terhibur bila mana memandang kepada dia. Kemudian kata Nabi SAW, bila mana dia berada di luar daripada kediaman dia, maka dia adalah orang yang menjaga maruah diri dia. Kemudian bila mana suaminya tak ada, maka dialah yang menjaga harta benda suami dia. Tuan-tuan, maka ini merupakan wanita. Sekaligus ianya adalah isteri yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala penyebab yang ketiga,
Hak yang ni umum. Kata Nabi SAW, penyebab wanita ni, dia banyak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kerana disebabkan apa? Tabarruj. Tuan-tuan, apa dia tabarruj ni? Tabarruj ni senang kita nak faham, dia solek lebih-lebih. Dia berhias lebih-lebih. Sedangkan pada suami dia yang berhajat supaya isteri ni nampak elok, nampak segak, dia tak buat. Kalau di luar rumah tu dia royal on, dia punya apa? Dia punya minyak wangi dia. Tapi dan dekat rumah dia pakai apa? Minyak bidara ruqyah ya dia pakai. Kan? Minyak bidara ruqyah, aromaterapi. Tu yang dia pakai di rumah. Dan tapi bila mana di luar rumah ni dengan minyak wangi 1 kilometer pun dah boleh bau. Kemudian dia menampakkan perhiasan dia. Kemudian dia memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh badan dia. Dan dia memakai pakaian yang mungkin kainnya adalah daripada kain-kain yang nipis-nipis. Dan dia bertabarruj. Maka ini adalah di antara sebab. Pasal apa? Yang orang perempuan ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu, bila mana kita mengetahui akan hal tersebut, maka mari sama-sama terutamanya kepada orang perempuan kita perbaiki. Kerana yang walaupun orang perempuan ni, kata Nabi SAW, dia mudah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia ada kebalikannya. Dan apa dia? Dia mudah pula untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga di dalam Al-Quran adanya surah An-Nisa. Kata ulama, kenapa surah ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan kepada kita. Dan sebab itu penting. Baik hukum hakam, baik Al-Quran, baik hadis, ianya perlu ditadabbur, ianya perlu dipahami, ianya perlu didalami, barulah kita mendapatkan hikmah daripada apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu surah daripada Al-Quran namanya adalah surah An-Nisa. Dan apa dia surah An-Nisa ni? An-Nisa ni maknanya adalah perempuan. Tu maksud dia. Dan ringkasnya ulama sebut pasal apa yang ada nama surah dalam Al-Quran itu An-Nisa, perempuan. Ianya adalah kerana nak menunjukkan Islam dan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan orang-orang perempuan tersebut. Dan sehingga kan dalam sejarah, ada beberapa orang wanita yang mana mereka ini dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka itu adalah sayyidat. Mereka terdiri daripada penghulu-penghulu di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan orang perempuan. Karena tengok apa kata hadis daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, dia kata, sebaik-baik wanita, Nabi kata, di dunia, sekaligus dianya adalah pemuka ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 orang wanita. Tengok, Nabi sebut di dalam hadis dia, ada beberapa orang perempuan yang mana mereka ini adalah daripada kalangan perempuan yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka adalah orang-orang besar, sayyidat. Mereka penghulu-penghulu daripada kalangan wanita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa dia 4 orang ni? 4 orang ni adalah Maryam bintun Imran. Tu yang pertama sekali.
ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ni yang pertama sekali, seorang wanita yang begitu menjaga kesucian harga diri dia. Tuan-tuan, satu orang perempuan yang sangat menjaga dia punya diri dia. Satu orang perempuan yang menjaga kesucian diri dia. Tuan-tuan, di antara hikmah pasal apa yang Maryam bintun Imran ni, dia melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam tanpa suami. Tuan-tuan, antara hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk inilah seorang wanita yang sangat-sangat menjaga akan harga diri dia, dan seorang perempuan yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama. Yang keduanya siapa dia? Kata Nabi SAW, iaitu Fatimah bintun Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, yang ni kita tak payah cerita. Pasal apa? Kerana, tuan-tuan, bila kita kata tak perlu cerita, ni ada kaedah daripada kalangan ulama. Bila kita sebut tak payah cerita, tuan-tuan, maksudnya apa? Ini adalah amrul ma'lum. Ianya adalah perkara yang telah sedia kita maklumi. Tuan-tuan, siapa yang tak kenal dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha? Beliau adalah puteri kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, juga adalah seorang perempuan yang sangat-sangat menjaga diri dia. Sehingga kan ada perkataan yang masyhur daripada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Kata Fatimah, sebaik-baik orang perempuan itu adalah yang tidak melihat kepada orang lelaki, dan orang lelaki tidak melihat akan diri dia. Yang ni adalah sebaik-baik daripada orang perempuan. Dan tu yang keberapa tu? Yang tu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah Khadijah bintun Khuwailid. Ini adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang menjadi isteri yang terbaik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malah ni diceritakan bagaimana ketika wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari. Kita tengok juga di dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi pada hadis yang pertama berkenaan dengan Badi'il Wahyi, berkenaan dengan permulaan bagaimana wahyu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila turun wahyu ni, ringkas cerita, Nabi pada awalnya dia berasa takut dan juga gerun. Mau tak takut, tuan-tuan? Tengah-tengah duduk dekat gua seorang-seorang. Tapi Nabi duduk kat gua ni tujuan dia apa? Kata di dalam Hasyiah As-Senwani, ulama menyatakan Nabi yatahannas. Nabi di situ beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Nabi duk healing-healing orang tak, bukan tak. Bawa roti canai sikit, bawa kari kambing healing-healing atas bukit. Tak, bukan dia. Allah yatahannas. Nabi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila turun wahyu ni, Jibril peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali pelukkan. Nabi berasa takut, gerun pada awalnya. Nabi turun dan Nabi balik dalam keadaan Nabi takut yang amat. Nabi takut sangat-sangat. Anda tengok bagaimana Khadijah bintul Khuwailid berperanan sebagai seorang isteri. Dan dia adalah seorang wanita yang salihah. Dan bila Nabi balik dalam keadaan yang takut ni, maka dialah sebagai penenang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah dia tak kata, tu lah, keluar lagi seorang-seorang, pergi duduk atas bukit, siapa suruh pergi? Tuan-tuan, Khadijah dia tak kata macam tu. Orang perempuan fahamlah benda ni. Kena fahamlah benda ni. Maksudnya apa?
dia sebagai penyokong kepada suami dia. Dan dia ni sebagai penenang kepada suami ni Khadijah bintul Khuwailid. Lalu dia diberikan kedudukan yang tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata Nabi SAW, Asiyah isteri kepada Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asiyah isteri kepada Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keempat-empat orang perempuan yang mana diberikan kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tu nak tunjuk kepada kita bahawa perempuan juga diberikan kedudukan yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk akhir daripada kuliah kita pada petang ni, Nabi SAW menyebut orang perempuan itu mudah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bila mana dia melakukan 4 perkara ini. Dia lakukan 4 perkara ni. Sebab itu tadi kita sebut, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, perempuan yang walaupun dia mudah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kebalikannya. Dia mudah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebut tadi ada 4 orang wanita tadi sebagai contoh, dan kalau boleh ianya sebagai ikon kepada para wanita ni. Mereka adalah wanita-wanita yang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sangat mulia. Ini adalah kerana apa? Kerana mereka menjaga agama di dalam diri mereka masing-masing, sehingga kan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebut orang perempuan ni dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bila mana dia melakukan beberapa perkara ni. Yang pertama kata Nabi SAW, iqamatus salah, bila mana dia mendirikan sembahyang. Ni ciri perempuan yang akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mendirikan sembahyang maka pasti dia terhindar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Allah Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu ianya dapat mencegah diri daripada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang keduanya kata Nabi SAW, saumu Ramadan. Hendaklah seorang perempuan itu dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kerana apa? Pada bulan Ramadan ni dia ada tazkiyatun nafs. Dia ada penyucian jiwa. Tuan-tuan, ibadat puasa yang kita buat ni dia bukan biasa-biasa. Sebab itu kita kena sedar bahawasanya ibadat puasa ianya adalah riyadhah. Ianya adalah latihan untuk diri seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Taala kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu lakukan ini kamu akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga kata Nabi SAW, hifdzul muru'ah, dia menjaga akan diri dia, dia menjaga maruah diri dia. Maknanya tadi yang kita sebut tadi itu, dia menjaga auratnya, kemudian dia menjaga akan maruah diri dia sebagai seorang wanita, sehinggalah dia tak pakai pakaian yang boleh menjolok mata. Pasal apa? Ini disebutkan oleh ulama, bila mana seorang perempuan dia tak jaga dia punya diri dia, ini mendedahkan orang lain kepada syahwat, lalu akan memasukkan orang lain ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan main-main dengan pandangan dan juga dengan ajakan daripada seorang perempuan ni. Dan sebab itu Al-Imam Shibli rahimahullahu taala dia cerita bagaimana ada satu orang muazzin yang tiap-tiap hari dia azan dekat masjid, tetapi akhirnya
dia masuk dalam agama Nasrani. Tentang pasal apa? Kerana terpikat kepada seorang perempuan yang sangat cantik daripada kalangan Nasrani. Tengok dia punya akibat dia. Jadi, hifzul muru'ah, menjaga maruah diri dia. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, orang perempuan ini, ta'atuz zawj, dia taat kepada suami dia. 4 perkara. Mendirikan sembahyang. Kemudian dia puasa pada bulan Ramadan. Dan yang ketiganya, dia menjaga maruah diri dia. Keempat, dia taat kepada suami dia. Maka kata Nabi SAW, pada waktu itu, bila mana dia melakukan keempat-empat perkara ni, maka masuklah dia daripada mana-mana pintu syurga yang ia kehendaki, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, ketika mana orang lelaki perlu mengangkat senjata, mengeluarkan darah, keringat dan sebagainya untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang perempuan, sebagaimana yang disebutkan tadi ni, maka mereka memperolehi syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang sesingkat ini, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan semula majlis kepada tuan moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih Maga Sahabat Ustaz Fazal Cik yang telah berjaya